Dia tangguhkan Apa dalam grup ada info motivasi benda dah. nak share resepi tak? Ina dah, dek. Ina dah, ingat pergi. Ayuyo. Malam ni Love and Care. Tapi saya ubah kepada kelas akademik. Alright. Tak sir, dia kata yang dalam grup tu ada Ansara punya program tu. Group batch. Counselling tu. Serius? Yeah. Cuba check balik Mabda punya tele. Ada. Oh iya ke? Tak payahlah, tak payah. Tak apa sir, tak pergi. Tak wajib pun kan? Tak payahlah. Itu siapa yang anjurkan tu? Cikgu Zamri. Oh iya ke? Sebab malam ni ada ni kan. Sebab kan dah jadual kan? Betul tak? Tak tahu. Dah dijadualkan. Wajib ke join? Saya pun pening dah. Dia kata Ansara Muda Sukses Resepi Talk Series PDPR dan Kebimbangan Akademik. Sesi perkongsian tentang PDPR malam ni. Pukul 9 sampai pukul 10. Oh iya ke? Time tu lah saya nak buat kelas Ni kan? pun dah ada dah ni. Apa dia? Tak apa sir, kita pergi kelas. Kelas lagi penting. Kita orang kelas tu tak apa-apa. So kita orang kelas ke? Please sir, please. Tak, kalau ikutkan memang ada kan? Tapi tak tahu. Kelas pukul 12 lah. Tak adalah sir. Yang ni Pasal orang je siapa dekat, ni dekat Facebook lah sir. Bukannya ada Meet ataupun Zoom. Oh. Macam tak wajib je. Tak apa, nanti kalau apa kamu save dulu dekat Facebook ke apa ke, nanti lepas habis kelas tu nak tengok lah. Kan boleh kan? Dia mesti ada save-nya. Okay, boleh kita mula tak? Boleh. Okay, so kalau kita nak mula, alright, hari tu kamu ada request tadi, kita nak bincang soalan yang Cambridge tu kan? Ni, soalan A ni. Okay, ni soalan A ni, betul? Okay. So, agak panjang jugalah soalan dia. Nak bincang tu? Tiba-tiba senyap je kamu, kenapa ni? Boleh bincang. Okay, so kita bincang kejap soalan ni. Soalan challenge question ni. Ada kawan kamu dia dah tanya dah dengan saya. Soalan ni macam mana pun. Siapa yang hari tu yang PM saya tu tanya soalan ni? Putri ke apa ke? Bukan Saya. Yana. Ya. Yana. Okay. Yana. Tambe. Tangga C. Okay. Alright. Kita tengok sini nombor 8A ni. First yang kamu kena buat untuk soalan ni, kamu kena kamu kena macam mana? Squarekan both side. Nampak macam tak boleh kan? Tapi kena squarekan both side. Macam ni. Ini je cara kita nak hapuskan square root yang besar ni. Yang perlu tu. Itu sahaja caranya kita nak hapuskan. Lepas tu kita dapat 6 tolak 4 square root 2. So equal to, ini kita expand. Okay, ini kita expand square root A minus set B. Square root mana ada kita sebut square root lagi kan? Kita sebut set. Okay, so set A minus set B. Right, and then kita expand, kita dapat A. Ni expand, dapat A. Minus set A darab set B. And then minus set B times minus pula set A plus set A. Silap ni macam ni. Lepas tu set lepas tu B. Set B times set B kan? Dapat
B. So kita dapat A minus okey, tapi untuk makluman kamu, yang ini ni kita ambil salah satu lah. Set A times set B sama dengan set AB. Gitu. Okey, set AB. So sebab dia dua benda yang sama, kita dapat 2 set AB plus B. Right, so kita rearrange balik elok-elok, cantik-cantik. Okay, kita dapat 6 tolak 4 set 2 sama dengan A tambah B tolak 2 set AB. Ini je harapan yang kita ada. And then kita compare. Compare right hand side equal to left hand side. Okay, yang saya highlight ni yang merah dengan yang merah. Kemudian yang purple dengan yang purple. Kita comparekan dia. Okay, yang merah dulu. So 6 sama dengan A tambah B. A tambah B. Lepas tu kita jadikanlah salah satu ni sebagai ni saya katakan nak ambil A. Sama dengan B tolak 6. Ataupun B, A tolak 6. Mana-mana lah. Ni equation 1. And then equation yang purple ni pula. Guys, are you with me guys? Yes. Yes. Alright. Yes. Okay, lepas tu kita compare negatif. Negatif ni sebab ni dua-dua negatif sama kan? Tapi takut kamu apa? So, negatif 4 set 2 sama dengan negatif 2 set AB. Gitu. Okay. Lepas tu, set AB macam ni. Apa kita nak buat ni? Lepas tu, apa kita nak buat? Masukkan A. Masukkan A dalam set tu. Dalam set tu. You ke? Kalau macam tu tak susah ke jadi dia nanti? Tak susah. Squarekan sir. So kita squarekan dulu. Sebab apa tujuan kita squarekan dulu? Nak matikan set. Sebab kita nak hilangkan set tu. Okay. So set 4 kuasa 2 dapat 16 darab 2 sama dengan 4 darab AB. Tengok. Bila set tak ada, hati pun, muka pun ada sama lah. Right? And then kita gantikan A ni dalam A yang saya bulatkan ni. A ni dalam A ni. Sebab ini equation 2. Okay. 16 darab 2, 32 kan? 32 sama dengan 4AB. Okay. Ini equation yang 2. Sir, Ya. tadi sir buat terbalik. Yang A tu sepatutnya sama dengan 6 tolak B. 6 Bukannya B tolak 6. Alright. Okay, thank you. A sama dengan 6 tolak B. Okay, so kita substitute 1 into 2. Kejap. Kejap lagi. Sampai Papa habis kelas. Okay. Alright. Okay, lepas tu dapat 32 sama dengan 4 darab 6 tolak B darab B. Lepas ni kamu akan dapat kuadratik. Bila dapat kuadratik, dapatlah nilai B. Okay. Bila kuadratik dapat nilai B. Lepas tu bila B tu factorize, dapatlah nilai B and then dapatlah nilai A. Boleh tak kamu carry on, continue. Okay, salin dulu.
Nampak ke tak ni? Nampak. Nampak. Yang lain tu kamu carilah nilai B tu berapa, A tu berapa. Nilai B nanti kamu akan dapat kuadratik. Bila kamu expand kan. So sama dengan 624 tolak 4B tolak B squared. 624. Oh 24B je. 4B 4B darab 4B darab 6 dapat 24B. 4B so tolak 4B squared. And then simplify, semua ni bawa ke kiri, bawa ke sini, kamu dapat 4B squared minus 24B tolak tambah 32 sama dengan kosong. Semua ni bahagikan dulu, sebelum factorize bahagikan dengan 4. Dapat B squared minus 6B plus 30 bagi 4 dapat berapa? 8. Dapat 8. Okay. And then factorize, dapatlah nilai B. And then cari nilai A. Berapa? B ni berapa? Lepas tu cari find A. Yang berapa dan A lagi satu tu sama dengan berapa. Macam tu yang kerja dia. Boleh? Boleh tak? Dah, salin dah? Dah. Dah. Okey, seterusnya kita sambung. Ini try. B ni pun sama juga. B ni lebih kurang sama juga. Tapi dia besarkan lagi. Dibesarkan lagi dia punya ni kan. So yang pertama, first of course kena expandkan dia. And then compare left hand side dengan right hand side. Itu dia punya idea dia. Rationalizing kita dah belajar dan kita sambung ni. And continue. Okay, kita sambung dengan ni pula. Okay, rationalize. Okay, the denominator. Apa konsep rationalize the denominator? Apa konsep dia? Bukan di single fraction. Nak jadi apa? Jadi ada satu je set. Tak berapa dengar. Right. Konsep rationalize the denominator ni. Apa konsep utama dia? Apa konsep utama dia? Nak hilangkan set lah. Okay. Apa pun denominator kan. Okay. Set tu kita nak hilangkan supaya dia tak ada set dekat denominator. Itu konsep utama dia. Alright. Lepas tu apa? Konsep lepas tu jalan kerja dia macam mana kita nak hilangkan nak rationalize tu? Kita darabkan dengan Satu. Satu tu kita kembangkan. Nama dia apa? Darab dengan yang box dia. Darab dengan Denominator. Conjugate. Conjugate. Okay, conjugate tu dia opposite operation. Okay, that we refer from the denominator. Right. Okay, seterusnya hari tu kita dah sampai sini kan. Right. Ini yang macam ni. Sekarang kita tengok pula yang konsep yang macam ni pula I. Kita pergi yang mencabar sikit. Okay, mencabar sikit. I ni tak ada, kita pergi G. Soalan G.
So ini kita darabkan dengan berapa? Conjugate dia, kita nak conjugate dia adalah opposite operation of the denominator yang saya circle tu. So darabkan dengan 2 plus 2 minus, okay, kita tengok dekat sini Ni yang saya highlight ni. 2 minus 3 over 2 minus 3. Okay, ini yang dinamakan sebagai conjugate. Okay, conjugate. Right, and then kita pun expand lah. Okay, expand. Okay, expand. Yang bawah ni, kalau kamu expert, biasa banyak buat latihan. Kita darab pasal stud ni opposite macam ni lah. Okay, yang 2 ni kan. Okay, kita akan dapati 2 darab 2, 4. Okay. Lepas tu tolak 2 set 3 tambah 2 set 3. Okay, dua-dua ni adalah opposite operation. So, kalau kita operasikan dia jadi kosong kan. Lepas tu tolak 3. Sebab set 3 times set 3. Okay, sama dengan 9, set 9 dapat 3. Okay, yang atas ni lah kena hati-hati lah kalau nak expandkan dia. Okay, 2 darab 2, 4. And then negatif 2, set 3. Lepas tu yang ketiga ni, yang kedua ni, yang ketiga terms ni, negatif 2, set 3. Dan yang keempat tambah set 3 times set 3 equals to 3. Macam tu. Okay, for your information, dia punya ni penting Dia punya ni apa ni? Dia punya arrows tu. Supaya kamu tak buat kesilapan. Lepas tu yang ini ini sama dengan 0. So kita akan dapat 4 tambah 3, 4 tambah 3, 7. Tolak 4 set 3 bahagikan dengan 4 tolak 3. So 1. So the answer would be 7 tolak 4 set 3. So this is the answer. Macam tu. Satu tak tulis ke? Satu tak payah tulis. Okay, satu kalau tulis, jawapan akhir kamu salah. Okay, let's say kamu buat macam ni kan. This is your final answer. Your final answer. Markah jalan kerja dapat. Tapi markah jawapan akhir tak dapat. So, kosong. Tapi jalan kerja dapat satu markah. Faham? Satu atau dua markah lah. Markah dia kat sini, kamu darab dengan conjugate. Okay. So darab dengan conjugate. Lepas tu simplify. Then jawapan akhir. So dapatlah tiga markah macam ni. Okay. So yang satu ni jangan ditulis untuk jawapan akhir. Sebelum jawapan akhir boleh. Jawapan akhir macam ni. Sama juga kalau kamu jumpa, katakan jawapan akhir itu sama dengan 3 tolak X. Tapi kamu letak 1X. Jawapan akhir betul tak ni? Jawapan akhir tu betul tak? 3 tolak 1X. Betul. Salah. Salah. Salah tu dekat sini. 1X tu tak boleh tulis 1X. Biarkan X saja. Dia punya koefisien ni perkali ni jangan ditulis macam ni jawapan akhir. Tak boleh ditulis macam ni. Dia biar apa? 3 tolak X sahaja. Macam tu. Okey, sini start. Apa? Adalah kawan saya ni, dia tanya, kan yang darab
tu kan? Bukan ke kalau pecahan kita guna darat silang? Kawan saya yang tanya. Oh, bukan jiran lah, kawan. Okey. Tak, kawan saya. Nak darat silang bendanya. Darat silang tu hanyalah apabila dia melibatkan persamaan. X per 5 sama dengan Y per 7. Ni baru ada darat silang. Sekiranya ada equation equal. Faham? Faham ke tak ni? Okey, kawan saya dah reply. Dia kata faham. Oh. Siapa kawan kamu tu? Tak boleh, Nama sir. kawan ni Yaji. Alia Bahari. Dia tak reti nak tanya Sir. Dia kata Alia Bahrin. dia kata dia tak faham lagi lah, sir. Nama dia Alia Bahrin. Okey. Lagi satu, sekiranya macam ni. Operasi dia X. Oh, sorry. Kalau darat silang tu X per 5 tambah Y tolak 5 bahagi X tambah 1. Yes. Itu kita boleh darat-darat silang lah kalau macam ni. Sebab kita nak make the same denominator. Denominator dia kita nak sama. So, kita boleh buat kaedah macam ni. Darat silang, kiri atas, bawah atas, dua-dua, lepas tu darat kiri kanan. Macam ni. Ini lagi satu kaedah darat silang. Pendarapan silang. Ada dua. Satu kalau melibatkan equal. Ada equation. Satu lagi kalau expression, kita nak samakan denominator. Faham tak? Okay? Dia dah faham dah. Thank you, Tapi sir. yang ini ni, alright, yang ini ni, kita first, kalau kita nak rationalizekan dia, kita kena tengok dia punya conjugate. Kalau 2 tambah set 3, so sini jadi 2 tolak set 3. Okay? So umpama 2 tolak set 3 bahagi 2 tolak set 3 ni, umpama kita darabkan dia dengan berapa guys? 1. Itu maksud dia. Tapi kita gunakan satu tu, kita transfer kepada apa? Conjugate. Faham tak? Faham, sir. Faham. Thank you. Jiran kamu dah faham belum? Uish, dia dah bijak lah sekarang. Itu puji diri sendiri ke apa tu? Alright, sekarang kita sekarang kita tengok yang macam ni pula. Alright. So ini kita nak darab berapa? Apa yang kita tengok? Conjugate. Okay, Daniel Jeffrey. Kita nak darabkan dengan berapa ni? Darab dengan punca kuasa 7 negatif punca kuasa 2. Maksud? Bagi? Bawah je sama je. Atas. Oh, stylo lah kamu sebut. Punca kuasa 7 minus punca kuasa 2. Come on lah. Kita dah belajar cert. Bila dah belajar Okay, sir. dah tak perlu nak sebut punca kuasa ataupun square root. Kita sebut cert sahaja. Okay. Tak, saya beritahu secara umum lah. Bukan kamu je. Yang lain itulah kan. Mungkin ada yang menyebut macam tu. Sekarang kita dah belajar cert. Kalau square root nampak square root, kita sebut cert terus. Okay? Cert 7 minus. Bukan negatif. Minus. Alright? Minus cert 2. Macam tu. And then, right? Apa lagi? Expand lah. Expand semua guys. Boleh buat? Okay. Cuba soalan ni. Saya bagi masa 2 minit. Okey, 2 minit. Ui, sejam. Okey, 2 minit.
Sir, Ya. katakan kalau macam dalam paper 1 kan, soalannya macam ni kan. Dia terus masukkan dalam kalkulator. Lepas tu dia terus letak jawapan. Boleh ke? Dapat kosong tu. Kalau untuk AdMaths, okay, dia lebih kepada proses jalan kerja tu nak bagi jawapan. Sebab nanti lepas ni saya bagi tahu sebab apa dapat kosong. Alright? Okay. Okay, good question. Thank you. Oh, masa dah time. Dah, siap dah? Dah. Okay, so siap dengan senang kan. Ni siapa yang rasa dah siap tu macam biasalah. Rasa nak share, letak dalam grup. Kan? Boleh kita tengok sama-sama. Okay. Ada tak? Nak tunjuk jalan kerja dia? Kita proses belajar ni dia tak adalah saya nak salahkan dan ni apa semua. Alright. Okay, sementara tunggu kawan kamu darab 1. Darab 1 tu. Okay, kawan kamu tanya darab 1. Okay, darab 1 tu maksudnya kalau ini sebenarnya ini dua benda atas bawah ni, dua benda yang sama. So kita bahagikan dia jadi 1. Okay, Fawaz Syauki dia nak share benda ni. Sekejap saya save dulu. Okay, and then back to my notes. Okay, ni jawapan kawan kamu. Okay, kita semak jawapan kawan kamu. Nanti Alia lepas ni ingatkan saya untuk jawab pertanyaan kamu tu. Baik, sir. Okay, ni dah betul. Lepas tu tengok. First impression saya, right, secara generalnya, bila tengok dia punya jalan kerja, saya kagum lah. Sebab dia macam cantik tulisan, tersusun, organize well. So, bila profesor tengok pun dia suka lah nak menandakan. Dia tak ada stress lah. Kan? Okay. Tu je lah. Alright, lepas tu dia darab ni. Okay, ini semua betul, very good. Ini pun sama, dia tulis satu persatu. Yang dia expand tu, dia tulis satu persatu. Which is a very good, satu amalan yang baik lah. Yang patut kamu contohi. Okay, and then dia simplify, dia dapat yang ini. And then 7 tambah 2 dapat 9, 2 third 14 and over 5. Very good. Okay, star saya bagi. Right, stiker lagi. Stiker lagi saya bagi. Mana ni? Stiker. Great job. Okay, ni maksud dia. Macam ni yang saya nak kamu buat jalan kerja dia. Right. Kalau kamu rasa tulisan kamu tak cantik, sekurang-kurangnya kamu manage kamu punya susunan dia macam ni tersusun. Step by step. Step 1 kita expand atas dia punya numerator dengan denominator dia, and then simplify satu line, and then jawapan akhir dia. Okay, very good. Alright, so saya nak sentuh berkenaan dengan Alia tanya tadi, sekiranya kalau ini dia jawab ini dapat K1. Okey, ini 3 markah punya soalan Katakan ini 3 markah punya soalan. K1, lepas tu dia expand, semua betul dapat K1. And then jawapan akhir dia panggil N1. K ni jalan kerja lah. Jalan kerja. Jalan kerja dia dapat markah ni. Okey. So, kawan kamu cakap Alia tanya jadi, sir, dia tekan kalkulator, dia terus je bagi jawapan 9 tolak 2 set 14 over 5.
untuk KBSM yang lalu, syllabus yang lalu tu, paper 1 memang diterima. Terus dapat 3 markah bulat. Macam tu. Tapi untuk syllabus KSSM, as far as I know, now dia nak tengok proses jalan kerja. Dia nak tengok yang ini ni. K1 ni. Alright? Logik pemeriksa, kalau K1 ni, K1, and 1. Dia berkait. Ada K1 yang atas berkait dengan K1 yang nombor 2 dan jawapan dia betul. So, dapat 3 markah. Tapi sekiranya kamu ada satu N1 iaitu jawapan akhir, K0, logik dia akan jadi N0. Walaupun jawapannya benar, betul. Faham tak? Boleh guys? Boleh sir. Ini faham Yang lain pun take note bab penandaan, teknik penandaan KSSM sekarang ni. Alright, dia mesti tunjukkan jalan kerja. Kertas 1, kertas 2, konsep dia tunjukkan proses jalan kerja tu hinggalah dapat jawapan akhir. Gitu, okey. Okey. So ini sama. Write as a single fraction. Write as a single fraction. So kalau macam ni tak boleh tidak, kamu kena buat dulu, rationalize dulu yang pertama, terms yang pertama, right? And then rationalize terms yang kedua. And then baru tambahkan kedua-duanya tu. Okay? Faham ke tak? Kamu kena buat macam ni. 2 darab. Oh, tak payah. Sorry. What apa nak rationalize? Okay. Siapa yang boleh bagi idea kepada soalan ni? Tadi saya ada tersilap cakap. Tapi ada cara tu betul, tak ada masalah. Tapi saya tersilap cakap je. Tapi ada cara yang lebih ringkas. Apa dia kita buat? Kita macam saya cakap macam ni. Tadi ni. Mana kawan kamu tanya tadi tu? Oh, tadi tu. Yang tadi tu. Dekat kelas note ni, yang tadi tu, yang ini ni. Macam ni. Mana dah? Yang ini, silap. Yang ini. Ingat tak konsep yang ini? Kita darab silang atas, ni darab atas, lepas tu darab kiri kanan. Inilah konsep. Okay, write as a single fraction. Okay, so kita nak buat, kita darab sama yang anak panah kiri kanan ni, meaning, okay, kita make the same denominator. Okay, so lepas tu ini darab sini, ini darab sini. Gitu. Faham tak? Kalau siapa yang tidak nampak, umpama dia macam ni. 2 bahagi set 7 tambah set 2. Kita darabkan dengan yang ni. Kan? Sebab dia naik atas kan? Okay, so kita darabkan dengan set 7 tolak set 2. Set 7 tolak set 2. Ini baru yang first term. Yang second term tu, tambah tu dekat sini ini tambah. Tambah tu yang ini. Tambah, bracket. 1 bahagi set 7 tolak set 2. Darabkan dengan yang ini set 7 tambah set 2. Set 7 tambah set 2. Okey. Ni konsep dia, kita samakan dia punya denominator. Faham tu tak ni? Guys. Saya rasa saya tak faham. Sekejap tengah brain. Yang kurang faham. Kita samakan dia punya Sama-sama.
Tak faham. Faham. Samakan pembawah dia. Alright, samakan pembawah. Ini kita darabkan dengan set 7 tolak set 2. So kalau bawah darab set 7 tolak set 2, atas pun darab set 7 tolak set 2. Faham And then yang ini kita darabkan, nak samakan pembawah dia, kita darab set 7 tambah set 2. Bagi set 7 tambah set 2. Kita samakan pembawah dia. Faham tak? Macam samakan bawah untuk pecahan tu kan? Yelah. Tapi Tambah kalau pecahan. Okey, kita samakan pembawah dia, atas pun kita kena darab lah. Gitu. Right? And then kita simplify satu persatu. Okay, yang ini dah tentu kita dapat samalah. Ini kita dapat 2 set 7. Set 7 tolak 2 set 2. Bahagikan dengan berapa ni yang ini? 7 darab 7. 7 darab 7. 49. 49 dapat 7. Alright. Dapat 7. Tolak 2. Tambah. Yang ini. Ini darab. So dapat set 7 tambah set 2. Bahagikan dengan sama juga. 7 tolak 2. So. Per 5 kan? Betul tak? Ini per 5 kan? Okey, so dapat 2 set 7 tolak 2 set 2 tambah set 7 tambah set 2. Bahagikan dengan 5. Tak nampak juga? Tak nampak juga saya potong ni. Ini per 5, ini per 5, operasi dia tambah. Dah dapat ni? Nampak rasanya. Dah dapat? Dapat. Okay, and then, alright, and then kita tengok sini. Alright, ini saya alih kejap ni. Saya alih ke sini, tertinggal pula tu. Dia jadi macam ni kan? Sebab dia sama pembawah dia, so kita tambah tolak je lah. So 2 set 7 tambah set 7, so dapat 3 set 7. Tolak Set 2. set 2. Bahagi 5. Jadilah macam ni. Single fraction. Tapi dia single fraction kan? Boleh ni? Boleh. Right? Kalau nak lebih tepat lagi, jadikan dia 3/5 set 7 tolak 1/5 set 2. Macam ni pun single fraction juga ni. Tapi sir, yang jawapan yang nombor 1 dah okey dah kan? Boleh, ini pun boleh. Alright. Boleh je, don't worry. Okay, dah salin belum? Dah. So far, mana yang kita tak bincang tu, kita anggap sebagai homework kamu. Boleh? Boleh kan? Okay, dah scan tak? Ni dah scan belum? Dah. Dah Kalau dah scan, sepatutnya kamu dah at least dah nampak lah gambaran dia. Sekarang kita pergi solving equation involving set. Solving equation. Yang kita bincang sebelum ni, lebih kepada expression. Okay, lebih kepada expression. Ini kita nak pergi kepada solving equation. Solving equation. Alright, solving equation. Kita tengok soalan dia macam mana solving equation ni. Kalau macam ni.
Macam mana tu? Alamak, saya pun. Macam mana ni? Macam tu dah. Siapa yang cakap? Arif Aiman? Arif Aiman suara macam perempuan. Tapi nama lelaki. Saya pun curious. Ya, betul. Suara kepik tu. Suara kepik. Ya Allah. Lain kali janganlah kepik. Kan dah jadi suara macam perempuan. Ingat lelaki. Nama lelaki, suara perempuan. Macam tu lah. Macam tu. Habis kurang kan. Itu kepiknya suara ni kan. Okay. Okay, so ni macam mana ni kita nak buat ni? Saya pun ingat lupa ni. Macam mana ni? Tapi sekiranya kan, kalau kita tengok video tu rasa tak ada masalah kot. Kan? Tak ada masalah. Cert pen, right? So kalau macam ni macam mana? So first thing first, kita bawakan ni ke sebelah sini. So dia jadi cert pen X minus cert 5X sama dengan cert 2. Right? Ini saya cuba-cuba je ni. Dah lama dah tak buat ni. Ini pun saya lama tak buat ni. Kalau saya silap ni, kamu betulkan saya. Okay, so cert 10X tolak cert 5X. So macam mana tu kita nak nikan dia? Apa boleh kita buat ni? Samakan. Ini X kan? Keluarkan tu kalau dalam atau matematik kita panggil apa? Indah. Pindah dah. Ni pindah. Factorize. Factorize. Yes. Mizu. Faktor. Factorize. Okay. So maknanya kalau kita, kamu cakap apa tadi? Kamu apa? Keluarkan. Keluarkan tu maksudnya factorize lah kan. Ikut pemahaman kamu lah. Tapi saya tanya term yang betul. Okay, keluarkan. Okay, ini bahasa pasar kamu kan. Untuk belajar. Tapi dalam term matematik kita factorize. Okay, apa beza factorize dengan factorize? Apa beza? Satu British accent, satu American accent. One Yes. is American. Yes, betul. Macam ni lah. Kalau US dia kalau British dia sebut flour, tepung flour kan? Betul tak? Kalau US dia sebut flour. Yes, flower. Flour. Sebab saya pernah tengok cerita ogre. Cerita ogre tu apa? Cerita apa ogre tu? Shrek. The Green Shrek kan. Dalam translate tu dia cakap dia sebut flour, dia tunjuk flour, tepung kan. Dia dengar flour tapi Shrek tu sebut flower. Dekat subtitle dia tulis bunga. Terkejut saya pun tergelak lah. Weh, tak lawak weh. Awak cikgu buka mic. Tak buka mic tadi cikgu memang. Gelak tadi. Tak terbatuk lah saya ni. Aduh. Okey dah. Dah kita guys. 10 tolak berapa ni? Set 5 sama dengan set 2. Lepas tu macam mana kita nak buat ni guys? Pak Haji, nantikan aku bantu. Indah tu. Yang RC apa, RC? tolak set 5. RC apa? RC Riciapan. Ingat ni Twitter ke apa? Okey, apa riciapan ni? Agungkan bahasa Melayu. Kita kan rakyat Malaysia. Riciapan tu dalam bahasa Melayu Cikgu, bahasa Melayu. Oh, mana saya tahu. Oh, baru saya tahu riciapan. Kelakar betul. Right. Okey, lepas tu saya rasa kalau kita squarekan dia boleh tak? Squarekan dia.
Kita squarekan both side ni. Sebab kita nak macam nak hilangkan dia punya ni kan. Boleh ke? Sir, kalau bahagi dengan set 10 tolak set 5 tak boleh ke? Nanti sebelah sana pun sama juga kan. Oh, bahagi good idea. Good idea. So maknanya kita pindahkan yang ini ni, right? Kita pindahkan ni. Ni Naufal Aiman ni baru masuk jadi macam ni. Right? Jadi macam ni. Sebab dia darab, kita factorial tu dia darab kan. Okay? So dia jadi macam ni. Boleh ke tak? Siapa tadi yang bagi idea tu? Thank you very much. Okay. So kita pun so X sama dengan set 2 bahagikan dengan set 10 tolak set 5. Okay, solve. Okay, jawapan dia, kalau jawapan biasa dia ada bagi apa-apa. Cuba tengok contoh dia tu. Okay, kamu kena buat kerja sikit lah. Kena buat kerja sikit. Jadikan dia single fraction. So X sama dengan set 2. Alright, darabkan dengan set 10 tambah set 5. Bawah ni set 10 tolak set 5. Darabkan dengan set 10 tambah set 5. Rationalizekan dia. Alright? Rationalizekan dia. Sama dengan ni. Okay. So darab dapat 20 set 20 tambah set 10. Bahagikan dengan 10 tambah 5. So sama dengan set 20 tambah set 10 bahagi 15. Ataupun, Bukan minus ke? 10 minus 5. 10 minus 5 ya. Alright. So dapat 5 Okay. 10 minus 5. So dapat 5. Okay. So kalau dia bagi dalam, kalau jawapan macam ni lah. Okay. Tapi sebenarnya, alright, daripada sini X ni, kamu tekan kalkulator, dapat jawapan dalam nombor perpuluhan pun diterima juga. Okay. So kalau guna kalkulator putih ni, set 2 bahagi Okay, set 2 bahagi set 10 tolak set 5. Kalau ni senang. Okay, kalau ni senang. Tengok kamera Kamu tengok sini. Boleh nampak tak? Nampak. Guna kalkulator putih ni, kita boleh terus. Okay, kalau macam ni tak apa. Right, and then kita tekan equal to, kita dapat nilai dia. Sama dia macam kita buat tadi tu. Ataupun nak tekan ni nombor perpuluhan dia 1.527. Itu jawapan dia. Sir. Ya. Nilai X tu apa kalau dapat dalam set? Tak dengar. Ulang. Nilai X tu kan, kalau bagi dalam bentuk set, apa ke? Boleh. Macam ni lah. Maksudnya macam ni lah kan. Boleh diterima juga. Ataupun kamu bagi dalam nilai perpuluhan pun boleh. Okay.
So kalau pakai kalkulator putih ni, okey lah, bagus lah. Okay. Okay guys, macam mana tu kita punya list kehadiran ni? Saya rasa sampai sini dulu. Right, kalau saya nak bagi homework pun tunggu sampai malam ni lah. Ini kita sambung ni. Lepas tu kita masuk logarithm. Lepas ni kita dah boleh masuk, tak boleh, kita bincang ada berapa soalan. Kita continue malam ni dengan soalan nombor 2 dan seterusnya lah untuk malam ni. Okay, untuk malam ni kelas jam. Supaya Malam ni pukul berapa sir? Pukul 9 lah. Love and Care kan pukul 9 kan? Oh, saya Hai. tanya. Bukan tak ada motivasi. Apa dia? Motivasi tu macam mana? Pergilah masuk dan nak exam dah minggu depan. Terpulang kat kamu lah. Yalah masuk. Sebab kalau ikutkan ni program Love and Care ni memang saya dah bagi tahu awal lah kan. Kita ada ni kan. Right? Saya rasa kamu kena masuk kelas lah. Itu kamu save lah nanti. Kalau ada link dia untuk recordnya tu, tengoklah balik. Okay? Yang tu nanti ada kat YouTube kan. Sebab cikgu kata don't forget to like and subscribe. Okay. Tak rugi kamu subscribe channel YouTube mana-mana pun. Tak rugi apa kan? Tak rugi. Subscribe cikgu punya lagi untung kan? Yes. So dah subscribe belum ni saya punya? Dah, Dah. Lagi. Thank you. Alright. So dekat ruangan chat tu saya ada bagi link Google Form. Alright, boleh tengok dekat situ, boleh link boleh letakkan rekod tu. Okay? Boleh masukkan rekod kehadiran kamu tu. Okay, sambil-sambil kamu masuk rekod tu, I think that's all for now. Alright, kita jumpa malam ni pukul 9. Okay, dengar tak? Dengar. Dengar. Okay, kita masuk pukul pukul 9 lah kita start. Okay, kita sambung dengan apa tu. Yang kita belajar tadi tu. Okay dah, tengok respon berapa orang. Baru 90 lebih, 102. Mana yang lain ni? Alright. Okay, mana yang dah tu, terima kasih. Alright, petang ni memang agak mengantuk. Okay. Tapi kalau kamu try soalan-soalan yang saya bagi yang banyak-banyak soalan tu, insyaAllah tak ngantuk lah kalau dah faham. Okay, so that's all for now. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Semoga pembelajaran kita mendapat hikmah dan keberkatan dari Allah SWT. InsyaAllah. Thank you so much. Okay, jangan lupa baca doa penutup Okay. Thank you guys. Thank you. Thank you.